Aku ada satu kisah pelik yang pernah berlaku kira-kira lebih dari 40 tahun yang lalu. Ianya berlaku di tempat berhampiran satu busut di tepi jalan di kampungku pada ketika itu yang juga sering dikaitkan dengan pelbagai perkara aneh pada zaman kanak-kanakku. Pada ketika itu, aku berusia 12 tahun dan adik lelakiku baru berusia 7 tahun. Ayahku pula bekerja di sebuah syarikat pembalakan. Ada kalanya dia tidak balik ke rumah lebih dari 3 atau 4 hari. Pun begitu kami sekeluarga hidup gembira sahaja. Ayahku juga mengizinkan aku menggunakan basikalnya yang diberikan oleh arwah atuk aku. Jadi inilah penggangkutan yang aku gunakan untuk ke sana dan kemari memandangkan rumah aku pada waktu itu jauh ke dalam. Di pertengahan tahun 1970-an ketika itu, jalan ke rumah kami belumlah ditar sepenuhnya dan bekalan elektrik belum sampai lagi kerana tiang-tiang elektrik belum menjala masuk ke kawasan rumah aku. Jadi pada setiap malam kami bergantung kepada lampu gasolin, pelita dan lilin bagi menjalani kehidupan kami di waktu malam. Pada suatu malam, selepas maghrib aku lihat adikku sedang sibuk membuat kerja sekolahnya selepas mandi petang tadi. Aku pula baru selesai menunaikan sembahyang maghrib. Kami sedang menunggu ibu menyiapkan makanan untuk makan malam. Tiba-tiba ibuku memanggil aku dan meminta aku membelikan beberapa barang di kedai untuk menyiapkan hidangan makan pada malam itu. Seingat aku antara barang yang perlu dibeli adalah gula, garam dan kicap. Aku pun segera menghampiri ibu aku. Adik aku yang terdengarkan perkara ini menjadi begitu teruja sekali dan mahu mengikut untuk menemani aku ke kedai juga. Setelah mendapatkan kebenaran dari ibuku, kami pun dibekalkan dengan satu lampu suluh untuk membantu perjalanan kami. Jarak kedai dari rumah adalah kira-kira 2 batu. Pun begitu, aku merasakan sedikit lega, setidak-tidaknya adik aku boleh juga menemani dan memegang lampu suluh dari belakang. Kami berdua pun bersorak gembira. Inilah yang selalu berlaku di antara aku dan adikku. Kami memang jarang bertengkar. Malah kami saling sering cuba menjaga satu sama lain. Setelah mengambil wang secukupnya dari ibuku, aku menyorong basikal ayahku ke laman rumah bersama adikku. Aku lihat malam itu langit sungguh cerah sekali. Ini lagi memudahkan urusan kami untuk malam itu. Aku pun meminta adikku duduk di belakang bahagian basikal sambil memegang lampu suluh bagi menerangi kegelapan ketika perjalanan. Teringat lagi, pada ketika itu kami berdua menyanyikan lagu-lagu yang terlintas di fikiran kami bersama-sama selepas keluar dari pekarangan rumah. Walaupun liriknya lintang pukang dan melodinya entah ke mana, kami cuba juga menghiburkan hati kami di sepanjang perjalanan. Keadaan jalan memang tidak rata, apalagi sering dilenyak oleh lori-lori balap pada ketika itu. Sepanjang perjalanan aku terasa adik di belakang aku bergoyang-goyang kerana tayar basikalku sering terlanggar batu dan lopak-lopak kering. Terpaksalah dia memegang dengan kuat tempat duduknya dan kadangkala berpaut ke badanku. Bila sahaja aku hampir sampai di satu kawasan jalan yang mempunyai satu busut yang dikatakan berpuaka, aku cuba mengayuh dengan lebih laju lagi. Ini kerana aku baru teringat yang aku perlu segera melintasi kawasan berbusut ini dengan cepat. Tiba-tiba sahaja aku sepertinya terlanggar batu hingga menyebabkan basikal menjadi sedikit terangkat dan bergegar. Dengan bersusah payah aku dapat juga mengawal basikal dari jatuh dan terus mengayuh basikal ke hadapan. Aku pun cepat-cepat menoleh ke belakang untuk melihat keadaan adikku. Mujur aku lihat adikku masih ada di tempatnya, namun begitu aku lihat lampu suluh sudah terjatuh jauh di belakang. Dalam perasaan berbelah bagi itu, aku mengambil keputusan untuk meninggalkan sahaja lampu suluh itu. Mungkin aku akan cuba kutip semula selepas balik dari kedai nanti. Bila aku ternampak sahaja busut di sebelah jalan, aku lagi berasa tidak sedap hati. Dahlah pula aku nampak ada lilin dinyalakan di busut itu. Aku tak pastilah untuk upacara apa dan tujuannya. Yang aku tahu, aku kena menyegerakan kayuhan basikalku secepat mungkin. Aku perasan adikku juga sudah mendiamkan diri di belakang yang pada pendapat aku dia juga mungkin sedang dalam ketakutan melihatkan keadaan busut itu. Dalam usaha aku menguatkan kayuhan basikal aku itu, akhirnya aku sampai juga ke kedai runcit untuk aku membeli barang. Aku lihat kedai itu masih lagi bercahaya walaupun tiada pelanggan lain yang kulihat di situ.
Aku pesan pada adik aku untuk tunggu sahaja di sini agar segala urusan pembelian barang dapat dilakukan dengan cepat. Adikku hanya menganggukkan kepala dan kemudian dia menundukkan mukanya itu. Aku pun terus meletakkan basikal aku di bawah pokok dan tanpa melengahkan masa aku terus sahaja meluru ke dalam kedai. Apabila berada di dalam kedai aku terus sahaja ke arah tuan punya kedai iaitu Encik Raju. Encik Raju ni seorang yang suka bergurau dan suka mengusik terutamanya apabila bertemu dengan pelanggan kanak-kanak sepertiku. Aku cepat minta barang-barang yang emak aku pesan kepada Encik Raju. Dia pun menegur aku dengan senyumannya itu. Ketika dia sedang memasukkan barang-barang ke dalam plastik, Encik Raju bertanya, "Awak datang seorang sahajakah malam ini?" Aku yang dah tak ada berapa semangat pun menjawab, "Tidak. Saya datang dengan ditemani adik saya." Encik Raju bertanya lagi, "Awak biarkan adik awak kat luarkah?" Lalu aku pun mengangguk dan membalas, "Ya Encik Raju." Setelah aku membayar barangan itu, aku bergerak menghala ke arah basikal aku di mana aku letakkan ia di bawah pokok di hadapan kedai tadi. Aku perasan Encik Raju memerhatikan aku sahaja dari dalam kedainya. Dalam kurang senang diperhatikan itu, aku cepat-cepat menaiki basikal bersama adikku untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, dari jauh aku terdengar Encik Raju menjerit, "Hoi budak, kalau lu jumpa apa-apa tengah jalan, jangan berhenti, kasih kayuh terus sampai rumah, okey? Ingat, jangan stop mana-mana tau." Dalam hati aku terasa pelik juga, mengapalah Encik Raju ni menjerit pula. Aku tinggalkan kedai itu dengan cepat. Setelah beberapa minit mengayuh, aku pun hampir tiba ke arah kawasan busuk itu kembali. Tapi kali ini aku buat keputusan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang aku ingat. Pada waktu itu, aku berfikir setidak-tidaknya dapatlah melindungi aku dan adik aku dari sebarang gangguan yang ada dan agar sampai ke rumah dengan selamat. Tanpa kuduga, dengan tak semena-mena, aku rasakan adikku di belakang mengeluarkan bunyi yang seolah-olah seperti marah sebaik sahaja aku menghabiskan ayat-ayat yang kubaca tadi. Dia menggoyang-goyangkan basikal dan sepertinya mahu melompat dari basikal. Ya Allah, aku berasa sungguh terkejut sekali. Aku pun berhenti seketika untuk menoleh ke belakang, tapi pada waktu itu, kelihatannya adik aku mengambil kesempatan untuk melompat turun dari basikal dan berlari ke hadapan dengan begitu pantas ke arah semak-semak yang bertentangan arah dengan kedudukan busuk di situ. Kepantasan larian adik aku memang luar biasa lajunya. Aku tergamam dan mula diikuti dengan perasaan risau selepas itu. Memang aku tak terkejar dan hanya mampu memerhatikan sahaja apa yang berlaku. "Adik nak pergi mana tu?" jerit aku. "Janganlah buat macam ini," jeritku lagi. Aku terus memerhatikan adikku dari jauh. "Alamak, mati aku kena marah dengan mak macam ni," bisik hatiku. Terus terang muka aku pada waktu itu pucat dan panik sekali. Tuhan sahajalah yang tahu. Aku pun turun dari basikal dan memerhatikan arah semak samun di mana adik aku masuk tadi. Walau bagaimanapun, aku juga bimbang untuk masuk ke dalam semak itu. Yelah manalah tahu ada ular atau haiwan liar di dalam itu. Hatiku sebenarnya berbelah bahagi untuk mengejar adikku. Aduh, macam mana ni? Aku cuba lihat-lihat sekitar aku untuk mencari sesiapa bagi mendapatkan bantuan, namun tiada seseorang pun berada atau lalu di jalan itu. Tiba-tiba aku teringatkan pesan Encik Raju di kedai tadi. Dia ada jerit tadi untuk aku segera balik dan jangan berhenti di mana-mana. Memandangkan aku juga tidak berupaya melakukan apa-apa, aku membuat keputusan pulang ke rumah sahaja dan memberi tahu ibuku perkara yang sebenar. Hancur rasanya hatiku pada waktu itu. Akhirnya aku mengayuh dan sampai di hadapan halaman rumahku. Aku turun dari basikal seolah-olah berat langkah nak naik ke rumah untuk memberitahu perkara yang terjadi tadi kepada ibuku. Pastinya aku tak mampu melihat kesedihan air matanya yang meratapi kehilangan adikku akibat dari kecuaian aku. Setelah aku naik tangga di beranda rumah, berderau aku lihat ibuku sedang menungguku di hadapan dengan muka yang sedih dan risau sekali. Dia segera bertanya tentang keselamatan diriku seolah-olahnya dia sudah tahu sesuatu. Ibu segera memelukku tanpa sempat aku berkata apa-apa. "Syukurlah kau tak apa-apa," kata ibu. Kemudian ibu menyuruhku masuk ke dalam dahulu.
Dia beritahu adik aku sedang tidur di dalam. Ini menjadikan aku bertambah terkejut dan masuk ke dalam rumah dengan segera untuk mencari kepastian tentang perkara ini. Sesudah aku masuk ke dalam rumah, benar seperti yang dikatakan ibu, aku melihat adikku nyenyak tidur di ruang tamu. Barulah lega hatiku. Aku sempat juga membelek dan menyentuh dengan lembut tubuh adik aku untuk kepastian. Walaupun timbul beberapa persoalan, aku terus mencari bilik mandi dan menunaikan solat isyak dengan rasa yang amat tenang sekali. Alhamdulillah, bisik hatiku. Apabila sudah selesai solat, barulah kemudian aku menceritakan kisah yang telah terjadi kepada ibuku. Aku cuma pelik bagaimana pula adik boleh berada di rumah, padahal dia mengikuti aku sampai ke kedai raju tadi. Ibuku terdiam seketika mendengarkan cerita itu. Kemudian barulah ibuku memberitahu aku yang adik kau sebenarnya balik ke rumah setelah dia terjatuh dan ditinggalkan oleh kau sebelum sampai ke kawasan busuk itu. Itulah yang dia bagi tahu ibu. Jelas ibuku lagi. Mendengarkan penjelasan itu, ya aku baru sedar rupanya ada benda lain yang menyerupai adik aku dan dengan pantas menggantikan tempatnya di belakang tempat duduk basikal. Cumanya aku memang tak perasan yang adikku telah jatuh basikal sambil memanggil aku di belakang. Atau entahlah mungkin juga sekadar imajinasi aku sahaja. Aku memberitahu ibuku yang aku perasan adik masih ada di belakangku sehingga aku sampai ke kedai raju. Memang tak nampak pula atau terdengar suara dia terjatuh sebelum itu. Cuma masa nak pulang semula ke rumah selepas dari kedai raju, aku nampak adik tiba-tiba menjerit dan melompat lari masuk ke dalam semak yang berhampiran dengan kawasan busuk di tepi jalan. Memang aku tak pasti apa yang berlaku. Setelah mendengarkan penjelasan itu, ibu meminta aku bertenang dan jangan banyak berfikir mengenai perkara itu lagi. Tak apalah, yang penting kau selamat, kata ibu. Selepas itu, ibuku menyuruh aku makan hidangan yang sudah siap dihidangkan dan berehat sahaja malam itu. Memang banyak perkara yang tiada jawapan pada malam itu akibat peristiwa yang pelik berlaku tadi. Namun aku amat rasa bersyukur sekali kerana adikku tidak apa-apa. Mungkin ini adalah sebahagian dari perkara yang akan mendewasakan aku. Tak pastilah hubungan di antara benda yang menyerupai adikku tadi dengan kawasan busuk yang sering dikatakan keras oleh sesetengah penduduk di kampung aku pada ketika itu. Atau ianya sekadar imajinasiku sahaja. Namun macam mana pun keadaan kita, hanya Allah sahajalah tempat yang kita perlu meminta. Sekarang kawasan busuk itu pun sudah tiada lagi dan kini telah dibangunkan menjadi lot-lot kedai. Itulah sahaja kisah dari aku. Semoga semuanya terhibur dengan kisah aku ini.